Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sabi'u al-i'tidalu. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. At-tasi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Wa aqalluhu wad'u syai'in min jabhatihi 'ala al-ard wa butuni asabi'i yadayhi wa rijlayhi wa wad'u rukbatayhi wa tahamulun bi ra'sihi wa irtifa'u asafilihi 'ala a'alihi wa irtifa'u asafilihi 'ala a'alihi. Al-'ashiru at-tuma'ninatu fihi. Al-hadi 'ashar al-julus baina as-sajdatain. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر التشهد الأخير. الرابع عشر القعود فيه. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. السادس عشر السلام وأقله السلام عليكم. السابع عشر الترتيب. Baik, sambung pengajian menggunakan kitab Al-Bayan wa Ta'rif, syarah mukhtasar, syarah Al-Mukhtasar Al-Latif. Kita masih dalam perbahasan rukun-rukun solat, dan kita sampai pada rukun yang ketujuh, as-sabi' al-i'tidal. Jadi yang ketujuh, kata musannif rahimahullah, al-i'tidal. Apa makna dia pada lughah dan apa makna daripada syarak? Kata syarih hafizahullah, wa huwa lughatan al-istiwa'u wal istiqamah. Itu pada lughah lah, i'tidal pada lughah, pada bahasa dengan mana istiwa. Istiwa ni lughah ya, berdiri lurus. Wal istiqamah pun lughah jugalah makna dia. Itu pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an an ya'uda ar-raki'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Pada syarak, i'tidal ialah orang yang rukuk tu kembali semula kepada keadaan dia sebelum rukuk. An ya'uda ar-raki'u, pada syarak, i'tidal itu ialah kembalinya orang yang rukuk kepada keadaan yang ada dah ia tadi sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk dia berdiri, kan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan qiyam. Lepas tu rukuk, berpindah rukun daripada berdiri kepada rukuk. Jadi bangkit daripada rukuk tu untuk kembali kepada keadaan asal yang tadi, iaitu berdiri, itu dinamakan i'tidal. Dan dia ada syarat lah. Ada syarat-syarat dia. Jadi syarah sebutkan kata apa, syarat-syarat i'tidal dalam syarah. Jadi dalam matan tak ada, dalam matan hanya sebut rukun sahaja. Jadi kata syarah, wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan padanya, yakni pada i'tidal, alla yaqsida bihi ghairuhu. Disyaratkan pada i'tidal bahwasanya ia orang yang solat tu, dia tidak qasad dengan i'tidal dia tu selain i'tidal. Dia tak qasad dengan i'tidal dia, dengan dia bangkit bangun tu daripada rukuk tu, dia tidak qasadkan selain daripada i'tidal. Jadi nak tafriq daripada situ, syarat dia tak qasadkan selain daripada i'tidal. Maka falau rafa'a, maka kalau dia bangkit minar rukuk, bangkit daripada rukuk, tengah duduk rukuk, bangkit daripada rukuk, tapi bangkit daripada rukuk tu pun faza'an, kerana terkejut ataupun kerana terperanjat, min syai'in, daripada sesuatu, lalu binatang berbisa kat depan dia contohnya, ataupun lalu apa-apa yang dia takutkan. Jadi dia terperanjat lah. Tengah duduk rukuk tu, lalu kat bawah dia terperanjat, dia pun angkat kepala. Jadi angkat kepala tu bukan qasad nak i'tidal. Angkat kepala tu sebab terperanjat daripada apa yang dia nampak.
Jadi adakah memada bangkit daripada rukuk dia tu kepada berdiri? Lam yakfi zalika raf'u lil i'tidal. Tidak memada apa ni oleh demikian rafa' tu. Tidak memada oleh bangkit tu. Bangkit untuk i'tidal tu. Tak memada. Sebab apa? Li wujudi sarif, kerana ada sarif. Kerana ada yang memalingkan. Kerana ada yang memalingkan. Jadi qasad dia tadi tu bukannya untuk i'tidal. Qasad dia sebenarnya tu kerana apa ni? Kerana takut atau peranjat ataupun terkejut daripada sesuatu. Lepas tu dah terkejut macam tu, dia pun dah terbangun dah, jadi dia i'tidal terus. Tak boleh. Dia syarat dia mesti ada qasad, bangkit dia tu untuk i'tidal. Adapun tadi dah ada sarif yang memalingkan qasad dia tadi. Itu yang pertama lah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan pada i'tidal tu. Wa yushtaratu fihi fil i'tidal alla yutawwilahu fawqa dhikrihil mashru' fihi qadral Fatihah. Dan disyaratkan ia musalli, orang yang solat tu, ia tidak memanjangkan i'tidal lebih daripada zikir yang dituntut, yang disyaratkan pada i'tidal tu. Dia tidak memanjangkan kadar Fatihah. Maksudnya selepas zikir yang masyru', kan, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lepas tu ada lagi sikit lagi bacaan dia tu belakang tu, kan, bacaan yang dituntut lah. Jadi bacaan yang warid tu bacaan yang masyru'. Okey. Lepas habis dah semua bacaan masyru' yang disunatkan kita baca tu pada i'tidal tu, kalau dia lebihkan daripada kadar tu sampai kepada kadar Al-Fatihah. Dah bacaan yang dituntut dah habis baca, lepas tu dia panjangkan lagi sampai kadar bacaan Al-Fatihah. Maka waktu tu batal sekiranya sengaja dan dia tahu. Dia sebut fa in tawwalahu aliman amidan batalat salatuhu. Maka jika ia memanjangkannya, yakni ia memanjangkan i'tidal, orang yang solat tu lah, dia memanjangkan i'tidal hal keadaan dia alim, dia tahu. Dia tahulah kata tak boleh, amidan, sengaja, batalat salatuhu, batal solatnya. Sebab apa batal? Li'annahu ruknun qasir, sebab i'tidal adalah rukun pendek. I'tidal adalah rukun pendek, dia bukan rukun panjang. Jadi bila rukun tu rukun pendek, maka dia tidak boleh memanjang-manjang. Li'annahu ruknun qasir. Bapa katakan dia rukun qasir? Idil qasdu bihi, kerana yang dimaksudkan dengannya, dengan i'tidal tu adalah al-faslu bainal huwi lirruku' wal huwi lisujud. Sebab maksud dari i'tidal tu dia sebagai penceraian. Penceraian di antara kita di antara turun nak rukuk dan antara turun nak sujud. Jadi kita turun rukuk, kan? Lepas tu kita nak sujud. Jadi kita nak sujud tu kita bangkit. Jadi apa yang menceraikan antara rukuk dan sujud tu i'tidal tu lah. Jadi maksud daripada nak sebagai penceraian je antara rukuk dan sujud tu. Sebab tu dia rukun qasir. Tapi kata syarah, waqtara katsiruna kaunahu tawilan wa alaihi fala yadurru tatwiluhu. Jadi telah memilih
Ramailah dia kata. Ramai ulama yang memilih akan keadaan i'tidal ini sebagai rukun panjang. Kaunahu tawilan ay kaunahu ruknan tawilan. Jadi wa alaihi, jadi atas inilah atas pendapat ni. Yani alaihi ala makhtarahu kathirun ni fala yaduru tatwiluhu, maka tidak mudarat memanjangkan i'tidal. Okey. Lepas tu memanjangkan i'tidal tu adakah batal pada semua rakaat? Rakaat pertama, kalau rakaat tu ada 4 rakaat, rakaat pertama kalau dia panjang batal, rakaat kedua batal, rakaat ketiga batal, rakaat keempat pun batal. Adakah semua tu batal tanpa ada istisna, pengecualian? Jadi jawab dia ada pengecualian tu. Dikecualikan i'tidal rakaat keempat. Dikecualikan i'tidal rakaat yang keempat. I'tidal rakaat yang keempat kalau dipanjangkan pada i'tidal tu lebih daripada dipanjangkan selepas daripada bacaan yang masyru' tu, bacaan yang tuntut, dipanjangkan lagi sampai kadar Fatihah, tak batal solat dia. Sebab secara umumnya rakaat yang keempat dituntut padanya tatwil, memanjang. Sebab rakaat keempat ada kunut. Bukan rakaat keempat, rakaat yang terakhir lah. Bukan rakaat keempat, rakaat yang akhir. Sebab solat subuh rakaat akhir dia ada kunut. Kan? Lepas tu witir, separuh yang terakhir, separuh kedua daripada bulan Ramadan. Kan? Jadi witir, pada witir akhir tu kan ada kunut pada rakaat akhir tu. Jadi secara umumnya rakaat yang akhir tu dituntut padanya tatwil, dituntut padanya memanjang pada i'tidal rakaat yang terakhir tu. Jadi kalau dipanjangkan pada bukan solat subuh dan bukan pada solat witir pada separuh kedua daripada Ramadan, tak batal juga. Tak batal juga. Ini pendapat Ibnu Hajar. Ini pendapat Ibnu Hajar yang disebut ni, pendapat Ibnu Hajar lah. Wal kalamu sabiq fi ghairi mahallin tuliba fihi tatwil. Wal kalamu sabiq, dan kalam perbicaraan yang telah lalu, atas ni lah perbicaraan yang telah lalu, maksudnya kata batal tu, batal tak boleh nak memanjang-manjangkan. Fi ghairi mahallin, pada selain tempat yang dituntut padanya tatwil. Pada selain tempat yang dituntut padanya tatwil. Maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi itu kalau 4 rakaat lah, kan? Kalau rakaat 2 rakaat, rakaat pertama itu semua tempat-tempat mana selain daripada rakaat yang terakhir. Itu adalah tempat yang tidak dituntut padanya tatwil. Adapun tempat yang dituntut padanya tatwil, dia nak bagi contoh ni tempat yang dituntut padanya tatwil. Ka'tidalir raka'atil akhirah, seperti i'tidal pada rakaat yang terakhir. Apa ni? Dia tak sebut pun. Tak ada hukum. Dia tak ada kata tak batal pun. Cuma dia nak bagi tahu percakapan tadi tu, perbicaraan tadi itu pada tempat yang tidak dituntut padanya tatwil. Lepas tu dia nak bagi contoh yang dituntut padanya tatwil. Ka'tidali ar-raka'ah al-akhirah. Jadi kita faham daripada situ, kalau tempat yang dituntut padanya tatwil, iaitu pada rakaat yang terakhir, maka tak batal kalau dipanjangkan lebih daripada selepas qadar masyru' tu, lebih daripada sampai kepada qadar Fatihah dipanjangkan.
li'annahu tuliba fihi tatwil fil jumlati fil qunut, sebab kerana dituntut pada i'tidal rakaat yang terakhir itu dituntut pada tatwil secara umumnya dengan kunut, dituntut panjangkan dengan kunut. Dia faham? Harapnya jelas lah. Baik. Kemudian as-saminu at-tuma'ninatu fihi. At-tuma'ninatu fihi, dhamir fihi tu, dhamir ha tu pada perkataan fihi merujuk kepada i'tidal. Maksudnya yang ke-8 tuma'ninah padanya pada i'tidal. Tuma'ninah secara yakinlah dalam syarah pun sebut ai al-i'tidal, hak situ dia nak tafsirkan dhamir kepada fi tu. Fihi ai al-i'tidal. Yaqinan, maksudnya tuma'ninah pada i'tidal secara yakin. Bihaisu yanfasilu huwiyuhu lis-sujudi an raf'ihi min ar-ruku'. Sekira-kira ada penceraian lah, bercerai antara nak turun dia untuk sujud daripada bangkitnya daripada rukuk. Ada penceraian lah, perceraian antara nak turun sujud dengan bangkit daripada rukuk. Yang ke-9 at-tasi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. yakni ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9, sujud sebanyak dua kali fi kulli rak'atin pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang sujud. Jadi dhamir tu kembali kepada sujud. Sebelum tu kita tengok dulu makna sujud. Kata syarih, as-sujudu lughatan al-khudu'u wa tadhallul. Sujud pada lughah dengan al-khudu', merendah diri, kan? Merendah diri dan patuh. Wa tazallul, dengan mana tunduk. Bukan tunduk kepala tu, tunduk lah. Menundukkan. Dia boleh dengan makna tunduk, boleh juga dengan makna menundukkan. At-tadhallul, merendah diri dan tunduk. Itu pada lughah lah kataan sujud. Adapun pada syarak, wad'ul a'dha'i sab'atil atiyati 'alal ardi. Pada syarak, sujud adalah meletakkan anggota yang 7 yang akan disebutkan sekali. Meletakkan anggota 7 itu 'alal ardi, atas bumi. Itu sujud, kan? Seorang terjemah menghantarkan anggota 7. Menghantarkan anggota 7. Dia letakkan, maksudnya letakkan anggota 7. Itulah maksud dia. Baik. Wa aqalluhu ay aqallus sujud, sekurang-kurang sujud, wad'u syai'in min jabhatih, meletakkan sesuatu daripada dahinya. Meletakkan sesuatu ke atas bumi lah, atas tempat sujud, meletakkan sesuatu daripada dahinya. Maksud dengan jabhah, hak ni lah, hak tengah ni. Hak tengah ni, kalau sini dia sebut jabhah tu apa? Jabhah dia kata wahiya maktanafahul jabinan. Nak kena faham jabinan tu apa dan jabhah tu apa. Kadang kalau kita tengok terjemah sama aja. Jabinan pun diterjemahkan dahi juga, jabhah pun diterjemahkan dahi. Jabinan ni, kalau sini dia sebut jabhah ialah apa yang dilingkungi oleh tepi dahi. Nak terjemah tepi dahi lah. Jabinan ni sini tempat kita duk pegang bila pening kepala ni kan. Bila kita sakit kepala kan, kita tekan kat tepi ni kan, tepi muka ni kan, tepi dahi ni. Itu panggil jabin. Jadi ada dua kan, sebelah kanan sebelah kiri, jadi jabinan. Jabhah ni hak tengah ni lah. Jadi yang mana di lengkong duduk dalam lingkungan, di lingkungan kedua-dua tepi dahi ni, ni panggil jabhah.
Jadi meletakkan sesuatu. Meletakkan sesuatu, maknanya satu juzuk daripada mana-mana kawasan jabhah ni lah. Kalau contohnya dia ada luka sikit kat sini, kan, dekat apa ni bahagian kanan, dia letak bahagian kiri, ataupun bahagian kiri luka letak bahagian kanan, tak ada masalah. Yang penting ada sebahagian dia punya dahi depan dia ni kena tempat sujud. Adapun jabina ni tak. Ni tak termasuk. Dia letak tepi sengit kepala, tu tak dikira lah. Tak dikira. Jadi meletakkan sesuatu daripada dahi dia tu alal ardi, atas bumi, bila hailin, tanpa ada pelapik. Tanpa ada pelapik. Tak ada pelapik, maksudnya hail, maksudnya pelapik yang ada bersama dengan dia lah, bukan pelapik dekat tempat sujud tu. Tempat sujud tu dia lapik sejadah, dia lapik apa-apa benda, tak ada masalah. Jadi dia jangan pelapik tu, maksudnya yang dia pakai, yang bergerak dengan gerak dia. Sama ada baju dia ke, kain syal dia ke, ataupun kopiah dia ke, pakai kopiah besar sampai tutup dahi, tu tak boleh. Sini pun syarih dia tasrih lagi, sebut dengan terus terang, sebut dengan jelas lagi. Dia kata jabi itu tak masuk. Dia cakap wa kharaja bil jabhah, dan keluar dengan kata jabhah, terkeluar dengan kata jabhah tu al jabin. Jabin tak termasuklah tepi dahi ni. Tempat kita pegang ni, bila orang duk tekan selalu bila sakit kepala tu kan. Wal anfu, dan juga hidung. Hidung pun tak termasuk. Itu anggota pertama lah, dahi. Wa wada'u syai'in min butuni asabi'il yadaini. Dan meletakkan sesuatu. Kalau dalam matan dia kata wa butuni asabi'i yadaihi, iaitu batin jari tangan. Batin jari tangan. Zahirnya kalau kita baca memang nak kena letak batin jari. Lepas tu tapak tangan ni, batin tapak tangan ni tak boleh ke? Lepas tu dalam syarah tu dia ada sebut lagi. Batin jari dan atau tapak tangan. Nak kena letak semua ke? Sebab tu tak syarat pun letak semua. Sebab tu syarah kata wa wada'u syai'in min butuni asabi'i yadaihi au kaffaihi. Iaitu meletakkan sesuatu, satu juzuk daripada batin jari, daripada batin jari tangan dia, atau satu juzuk daripada batin tapak tangan dia. Kalau dia letak satu jari, ya sujud. Sebelah kanan letak satu jari, sebelah kiri letak satu jari. Sah tak sujud dia? Jawab dia sah. Sebab tak syarat letak semua, syarat letak sebahagian. Sebab sini nak sebut sekurang-kurang. Bukan nak suruh buat macam tu, nak bagi tahu kata sah. Kan? Kalau ada orang buat macam tu, dia terbuat macam tu, kalau lepas tu dia tanya sah ke tak sah, jawab dia sah. Ataupun letak tapak tangan, jari tak letak, tapak tangan je kena, pun sama juga sah. Batin jari ataupun tapak tangan. Yang ni dua anggota lah. Satu dahi, lepas tu tapak tangan kanan kiri dua. Jadi tiga dah. Lepas tu wa syai'in, wa wada'u syai'in min butuni asabi'i rijlaihi. Dan meletakkan sesuatu daripada batin jari kaki. Batin jari kaki ni pun dua lagi lah, kanan kiri. Jadi 5 dah anggota sujud kita dapat. Jadi kaki kena letak batin jari. Jadi zahir jari tak memada. Kan? Nak batin jari, bukan kaki. Batin jari itu. Wa wad'u syai'in min rukbatayhi, dan meletakkan sesuatu, satu juzuk daripada dua lututnya. Jadi campak lagi dua lah. Lutut kanan satu, kiri satu. Jadilah 7 anggota. Jadi menghantarkan ke 7 anggota ni, ataupun meletakkan 7 anggota ni atas bumi.
Kemudian dia sebutkan beberapa syarat. Dia sebutkan 2 syarat. Lepas tu syarah tambah lagi 4 syarat. Wa yushtaratu fi sujudi tahamulun bi ra'sihi, dan disyaratkan pada sujud tu tahamulun bi ra'sihi. Dia tekanlah, dia tekan ataupun bagi tekanan ataupun tekan kepala dia tu. Sekira-kira kalau ada kalau ada tempat dia sujud tu ada kutun. Kutun. Ada kapah ke? Nescaya akan tertekanlah. Dia penyek. Kan? Dia bukan dia dia tidak memada semata-mata imsas. Maksudnya kita macam menyentuh, kan, tanpa tekan, tak memada yang tu. Imsas tak memada. Dia mesti nak ada tahamul, ada tekan tu. Kan? Jadi kalau sekadar ada sejadah ataupun ada kapah ke contoh bawah dia, sekadar letak dahi di atas tu je, sentuh je. Jadi sentuh saja tidak memada. Tahamulun bi ra'si bihaisu law kana tahtahu nahwu kutnin lan kabasa. Sekira-kira kalau ada di bawahnya seumpama kutun, kapah ke, saya tertekan, penyek. Syarat yang kedua, wartifa wasafilihi ala a'alihi. Terangkat asafil dia, bahagian bawah dia. Apa dia asafil? Dia tafsirkan wahiya ajizatu wa ma haulaha, iaitu kita kata punggung dia lah, macam punggung dia, punggung dan sekitarnya tu. Ala a'alihi, terangkat kita kata punggung dia atas kawasan atas dia. Kawasan atas tu maksud dia kepala dia, ai wahiya ra'suhu wa mankibahu, iaitu kepala dan bahu dia. Jadi dia punya punggung dia tu mesti lagi tinggi daripada kepala dan bahu. Secara yakin. Lepas tu kata syarah, wala budda min tayakkuni al-irtifa'. Tak dapat tidak daripada yakin terangkat punggung dia daripada kepala dan bahu dia. Itu kalau dia sujud dalam keadaan kepala lebih tinggi daripada punggung. Contoh ulama buat contoh orang yang mendaki bukit, kan, mendaki bukit, lepas tu dia punya kiblat dia tu ke arah naik bukit tu. Jadi kalau dia nak rukuk, dia nak sujud, jadi kepala dia akan lebih tinggi daripada punggung dia. Jadi tak cukuplah satu syarat sujud, iaitu kawasan punggung dia lebih tinggi daripada kepala dan bahu dia. Jadi contohnya macam orang yang perempuan mengandung, kan. Jadi boleh dia letak benda bagi tinggi sikit. Kadang bila perut dia dah besar, jadi dia susah untuk sujud. Sebab bila sujud tu dia akan tertekan perut, dia sakit, kan. Jadi waktu tu dia boleh letakkan benda lah, boleh letakkan bagi tinggi, bagi tinggi. Dan bagi tinggi itu bukanlah sampai tahap dia punya kepala lebih tinggi daripada punggung. Hanya letak bagi tinggi sikit, tapi punggung masih lagi kita kata lebih tinggi daripada kepala. Kemudian yang ketiga, as-sujud ala sab'ati a'dha', sujud di atas 7 anggota. Yang tadilah anggota yang kita sebut tadi, wahya ma dzakaraha al-mu'allif rahimahullah, iaitu 7 anggota tu apa yang telah disebutkan oleh pengarang. Kemudian yang keempat, kaunu jabhatihi maksyufatan, keadaan jabhahnya, dia punya dahi dia maksyufah, terbuka, bukannya tertutup, tertutup dengan apa-apalah, kan. Jadi yang syarat buka dia ni dahi, syarat buka dahi. Perempuan hak bernikah sama, dia kena buka lah. Dia kena buka. Adapun baki a'dha' yang lain,
maka tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam keadaan terbuka. Disunatkan kecuali dekat lutut tu lah, kat lutut bahagian sebahagian daripada lutut tu, itu memang wajib tutup lah. Yang tu masuk dalam kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib disebabkan dengannya, maka benda tu pun wajib juga. Tutup sebahagian lutut wajib untuk menyempurnakan tutup aurat. Kita sebut itu kan, aurat lutut dan pusat bukan aurat atas pendapat yang muktamad, tapi wajib tutup sebahagian pusat dan tutup sebahagian lutut untuk memastikan aurat yang patut ditutup tu terlaksana. Jadi sebahagian tu dalam solat pun tak boleh buka lah. Tu wajib tutup lah. Kan, supaya aurat hak betul itu terlaksana, tertutup semua. Jadi sebahagian lagi tak wajib lah. Tapi makruh lah kalau kita buka bahagian lutut bawah tu terbuka. Makruh hukum dia. Baik. Dia kata amma baqiyatul a'dha, adapun baki anggota yang lain selain daripada dahi tu, fayusannu an takuna al-yadan wa rijlan maksyufatan. Disunatkan dua tangan dia dan dua kaki dia tu terbuka. Kan? Maknanya tangan dia, tapak tangan dia dan batin tangan, tapak tangan dan jari terbuka. Lepas tu kaki dia pun sama jugalah. Adapun bahagian bahagian bawah lutut dia tu, dia kata wa yukrahu minar rukbatain kashfu ma ada ma yajibu satruhu. Dan dimakruhkan daripada dua lutut tu, makruh buka kawasan selain daripada kawasan yang wajib tutup. Bahagian atas tu kawasan yang wajib tutup, selain daripada tu maksudnya kawasan bawah tu lah. Kita kata kawasan bawah lagi tu makruh untuk kita buka. Makruh kita buka. Yang kelima, adamu sujud ala syai'in mahmudin lahu yataharraku bi harakatihi fatabtulu law sajada alaihi in alima wa ta'ammada wa illa adahu. Ketiadaan sujud, maksudnya dia tak sujud atas sesuatu yang ditanggungnya, yang dia pakai ataupun dia tanggung, baju dia ke, kain dia ke, dia punya ridak ke, kan, tu dia tanggung kan. Yang mana pakaian yang dia pakai ataupun ditanggung tu bergerak dengan sebab bergerak dia, kan. Jadi semua ni bergerak dengan sebab gerak kita. Jadi kadang-kadang orang pakai macam ni kan, kalau nak sujud tu dia letak, ni kesilapan biasanya orang perempuan, dia pakai telekung kan, sejadah dah bawa dah daripada rumah macam tu, hampak dah. Lepas tu sekali nak sujud tu dia hampak pula dia punya telekung. Jadi dia sujud di atas pakaian yang dipakai dia ataupun yang ditanggung dia, yang mana pakaian tersebut bergerak dengan sebab bergeraknya dia. Jadi tak sah dia punya sujud. Fatabtulu, dia kata, maka batal solat tu lau sajada alaihi, kalau dia sujud atas pakaian tu, atas sesuatu yang ditanggungnya tu. In alima wa ta'amada, jika dia tahu dan sengaja, wa illa, dan jika tidak tak sengaja, kan, perasan lah sujud atas dia punya kain telekung, waktu tu dia kena ulang sujud lah, ulang sujud. Kalau tengah duduk sujud tu dia kena tarik je lah, dia tarik sujud atas jadah ataupun atas ni lah, atas bumi. Kemudian yang keenam, adamul huwi li ghairihi, ketiadaan dia turun untuk sujud tu disebabkan yang lain. Bukan kerana yang lain lah, mesti turun tu kerana nak sujud. Turun tu kerana nak sujud. Kalaulah dia turun sujud tu disebabkan orang tolak dia, kan, orang tolak dia pun dah terjatuh dah ke depan sampai tahap rukuk dah, lepas tu dia kata dah halang-halang tu, kan, sujud terus lah. Ataupun dia terjatuh sampai terduduk ke, dia kata dah halang-halang terduduk ni, sujud lah. Tak boleh. Sebab dia turun tadi duduk tu bukan kerana nak sujud. Bukan kerana nak sujud.
kerana benda lain. Tu syarat dia, ketiadaan dia turun nak sujud tu kerana yang lain. Jadi kalau ada kerana yang lain tak boleh ya. Kemudian al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-10, rukun yang ke-10 tuma'ninah padanya ai as-sujudi. Jadi sujud tu dia nak tafsirkan domer pada fihi tu, domer hak tu. Tuma'ninah padanya, yakni tuma'ninah pada sujud yakinan, secara yakin. Al-hadi asyar, rukun yang ke-11 al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Yang ni pun ada syarat juga. Wa syartuhu, dan syaratnya, syarat duduk antara dua sujud, alla yaqsida birraf'i ghairahu. Dia tidak qasdkan dengan bangkit daripada sujud tu, dia tidak qasdkan selain daripada duduk antara dua sujud. Sama macam tadilah, sama macam rukuk. Contoh tengah duduk sujud, tiba-tiba lalu binatang ataupun apa-apa serangga bawah dia. Cicak ke, lipah ke, dia terkejut. Kan? Jadi rafa'a faza'an min syai'. Dia bangkit tu disebabkan terperanjat ataupun takut ke, khaufan min syai' ke, takut daripada sesuatu ke. Jadi dia bangkit tu bukan sebab nak duduk antara dua sujud, tapi kerana takut ataupun kerana terkejut. Jadi tak memada bangkit tersebut. Jadi dia kena turun balik, lepas tu bangkit untuk duduk. Itu yang pertama lah, syarat yang pertama. Wa alla yutawwilahu ala dhikril masyru'. Wa alla yutawwilahu ala dhikril masyru'i fihi qadra aqallit tasyahhud. Dia tidak memanjangkan duduk antara dua sujud tu, tidak memanjangkan lebih daripada zikir yang masyru', zikir yang dituntut, disyariatkan pada duduk antara dua sujud tu, dia tak panjangkan sampai kadar sekurang-kurang tasyahud. Maksudnya dia baca bacaan yang dituntut kita baca, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, iaitu zikir masyru'. Lepas tu dia tak tambah lagi, dia tak panjangkan lagi sampailah kadar sekurang-kurang tasyahud. Apa dia kadar sekurang-kurang tasyahud? Sekejap lagi dia ada sebut dekat depan, dekat muka surat 216 tu. Kita masuk, kita tengok terus lah. Ke surat 216 tu, wa aqallu tasyahud, sekurang-kurang tasyahud, dia kata at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iaitu sekurang-kurang tasyahud. Itu sekurang-kurang tasyahud. Jadi selepas dia baca zikir masyru' dan dipanjangkan lagi sampailah sekurang-kurang tasyahud, batal solat dia. Itu sekurang-kurang tasyahud. Lepas tu dia ada sebutlah wa anna muhammadar rasulullah, tu boleh juga baca anna muhammadan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Betul, wala yakfi inda Ibn Hajar wa anna muhammadan rasuluh. Di sisi Ibn Hajar tidak memada wa anna muhammadan rasuluhu tanpa sebut abduh. Min ghairi dzikri abduh. Wa khalafa Ramli, tapi Imam Ramli kata boleh, tak ada masalah. Wa anna muhammadan rasuluh, tak sebut abduh, boleh juga di sisi Imam Ramli. Kemudian sesempurna tasyahud, kita duk baca tu lah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud yang paling sempurna. Baik, kembali balik kepada syarat dia tadi. Syarat dia wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru' fihi qadra aqallit tasyahud. Fa in tawwalahu aliman amidan batalat salatu. Maka jika ia panjangkan duduk antara dua sujud tu, dalam keadaan tahu sengaja, batal solat dia, di annahu ruknun qasir, sebab dia rukun pendek, waqtara katsirun annahu ruknun tawil wa alaihi fala yadurru tatwiluhu. Ni sama macam tadilah. Jadi pilihan sebahagian ulama duduk antara dua sujud rukun yang panjang. Di atas pendapat ni tidak memada memanjang-manjangkan duduk antara dua sujud. Yang ke-12 asani asyar at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah padanya, maksudnya pada al-julus baina sajdatain yakinan. Itu tuma'ninah pada duduk antara dua sujud secara yakin. As-salis asyar at-tasyahhudul akhir.
As-salis asyar, yang apa ni, rukun yang ke-13, tasyahud akhir. Apa dia tasyahud akhir ni? Kan? Sagi orang iskal pula tasyahud akhir. Dia faham kalau tasyahud akhir mesti ada awal. Sebab ada awal, ada akhir. Lepas tu subuh ada 2 rakaat je. Lepas tu ada 1 je tasyahud. Pasal apa kita panggil situ tasyahud akhir juga? Okey, jadi tasyahud akhir ni iaitu tasyahud yang mana selepas dia ada salam. Selepas dia ada salam. At-tasyahud alladhi ya'qubuhu as-salam. Tasyahud yang mengiringinya salam. Tasyahud yang selepas tu ada salam dipanggil tasyahud akhir. Ini tak kira lah kalau dalam solat tu ada 1 tasyahud ke. Kalau selepas tasyahud tu ada salam dipanggil tasyahud akhir. Ataupun yang disebutkan dalam syarah ni, ai al-ma'ti bihi akhir kulli solah. Tasyahud akhir iaitu tasyahud yang didatangkan dengannya pada akhir tiap-tiap solat. Jadi tasyahud yang duduk di akhir tiap-tiap solat tu dipanggil sebagai tasyahud akhir, walaupun solat tu solat subuh. Walaupun solat tu solat subuh ada 1 tasyahud saja, dipanggil juga tasyahud pada solat subuh tu sebagai tasyahud akhir sebab dia didatangkan pada akhir solat. Lepas tu kata syarah, bila dia huraikan tasyahud akhir itu adalah tasyahud yang didatangkan pada akhir solat, fayashmalu nahwa salatis subhi, maka merangkumilah apa ni tasyahud akhir tu akan seumpama solat subuh. Jadi solat subuh pun kita panggil tasyahud akhir juga. Kemudian dia nak terangkan sikit tasyahud pada asal ni apa dia. Tasyahud makna dia pada asal apa? Wa tasyahudu fil asli ismun li syahadataini faqat. Tasyahud pada asal merupakan nama bagi 2 syahadah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Tu syahadatan. Jadi asalnya tasyahud tu nama bagi 2 syahadah tu je. Kemudian utliqa ala tasyahudil ma'ruf. Kemudian dia digunakan. Kan nama tasyahud tu, kataan tasyahud tu digunakan merujuk kepada tasyahud yang ma'ruf. Utliqa ala tasyahudil ma'ruf. Diguna pakai ke atas tasyahud yang maklum, yang diketahui inilah, iaitu tasyahud dalam solat tu. Sebab apa kita guna nama tasyahud tu? Dalam guna nama tasyahud ni dalam tasyahud yang ma'ruf. Lishtimalihi ala syahadatain, kerana merangkumi ataupun mengandunginya tasyahud yang ma'ruf yang kita duk baca ni, kan? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu. Mana tasyahud yang ma'ruf itu mengandungi 2 syahadah. Dalam tu ada 2 syahadah. Maka dipanggil sebagai tasyahud. Ni orang panggil apa ni? Dalam balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Sebut sebahagian. Tasyahud tu sebenarnya nama bagi 2 tasyahud je. Jadi kita sebut sebahagian tapi merujuk kepada semua. Kita sebut sebahagian tapi merujuk kepada semua. Dia satu lagi, kita sebut semua tapi merujuk kepada sebahagian. Kan? Sebut semua, sebut secara keseluruhan tapi merujuk kepada sebahagian. Basikal aku rosak. Padahal yang rosak rantai dia. Yang rosak tayar dia. Tapi sebut basikal. Jadi basikal tu sebut semua. Tapi yang rosak sebahagian. Tu orang kata min itlaqil kul wa iradati al-ba' ataupun wa iradatil juzu'. Sebut semua tapi yang maksudnya juzuk, satu juzuk daripada semua tersebut. Kalau sini sebut satu juzuk tapi maksudnya semua. Sebut tasyahud yang maksudnya merupakan
dua syahadah tu. Nama bagi dua syahadah, tapi maksud dia bukan dua syahadah tu saja, tapi keseluruhan tasyahud yang kita maklum ni. Baik. Kemudian sikit lagi, dia kata wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan padanya, yakni pada tasyahud akhir, an yakuna bil arabiyah. Apa ni, disyaratkan keadaan tasyahud akhir tu dengan bahasa Arab lah. Dibaca dalam bahasa Arab. Fa in ajaza anha, maka jika lemah daripadanya, daripada arabiyah, dia tak boleh nak baca lah, kan? Tak boleh nak baca bahasa Arab. Tarjama anil ma'suri faqat, maka dia boleh terjemahkan. Terjemah daripada mana yang warid sahaja. Terjemah daripada lafaz-lafaz yang warid dalam hadis tu. Yang tak warid tak perlu. Wala yushtaratu tartibut tasyahudi inda Ibn Hajar wa Ramli. Lepas tu syarat ke ada tertib dalam tasyahud tu, kan? Jadi dia kata tak disyaratkan. Di sisi Ibn Hajar tak syarat, di sisi Ramli pun tak syarat. Wala yushtaratu tartibut tasyahud inda Ibn Hajar wa Ramli. Dan tidak disyaratkan tertib, tertibkan tasyahud tersebut secara tersusul macam mana kita duk baca sekarang ni. Tak disyaratkan pun di sisi Ibn Hajar dan juga Ramli. Lakin bisyarti alla yataghayyara maknahu. Tapi dengan syaratlah tidak berubah makna. Wa illa batalat salatuhu in ta'ammadahu, dan jika orang kata apa, jika berubah makna, batal solatnya jika dia sengaja. Wa tushtaratu muwalatu tasyahhudi inda Ramli, dan disyaratkan muwalat, baca berturut-turut dah, tidak ada penceraian antara kalimat-kalimat tasyahud tu macam mana Fatihah. Tapi yang ni tak sepakat lah. Imam Ramli kata disyaratkan, wa khalafa Ibn Hajar kata tak disyaratkan pun. Jadi kalau nak keluar daripada khilaf, kita baca secara mualat lah, kan? Lepas tu wa yushtaratu fi tasyahudil akhir baqiyatu syurutil Fatihah al-mutaqaddimah, dan disyaratkan pada tasyahud akhir baki syarat-syarat Fatihah yang telah lalu. Lepas tu sekurang-kurang tasyahud kita dah baca, tasyahud yang paling sempurna pun kita dah baca. Ada sikit lagi bahagian akhir tu, wa yajibu idghamun nun fil lam fi alla ilaha illallah. Wajib idgham. Wajib idghamkan nun pada huruf lam pada perkataan alla ilaha illallah. Kalau kita baca satu-satu jadi an la. Jadi kat sini kita kena idghamkan lah, kan? Nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Jadi alla, masukkan nun ke dalam lam, wajib. Alla ilaha illallah, macam tu bacaan dia. Lepas tu wajib juga idgham al-lam fir rahman. Wajib idgham, masukkan huruf lam ke dalam huruf ra pada perkataan ar-rahman. Jadi tak boleh baca al-rahman, kena baca ar-rahman. Wa kadza kullu mudghamin, begitulah tiap-tiap kita kata tiap-tiap yang tiap-tiap yang huruf yang beridgham, kena idgham lah. Falau azhara ma taqaddama lam yasih, kalau dia zahirkan apa yang telah lalu, maksudnya dia tak idghamkan lah, tidak sah. Fa in a'adahu ala sawab sahhat wa illa batalat, maka jika ia kembali, dia ulang semula di atas bacaan yang betul lah, dia ulang semula di atas bacaan yang betul, sahhat. Wa illa batalat, dan jika tidak maka batal. Batal solat ke batal qiraah? Fa in a'adahu ala shawab sahhat wa illa batalat. Sahhat ni nampak macam sahhat qiraatuhu.
tak apalah. Tengok lain. Falau azhara ma taqaddama lam yasih. Zahir kat sini dia ni tak batal dan tak batal solat. Kan? Batal qiraah, jadi dia ulangkan semula. Kalau dia ulangkan semula, sahlah dia punya qiraah dia tu. Okay, batal bacaan dia. Boleh bawa kepada batal lah. Tapi tak apa, yang tu nak kena tengok balik, nak takkid balik. Tanbihun. Yughtafaru ziyadatul karim ba'da ayyuhan nabi wa ziyadatu wahdahu la syarikalah ba'da illallah wal malaikatul muqarrabin ba'da salihin. Dimaafkanlah tambah al-karim selepas ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ditambah kat situ al-karim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyul karim wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu dimaafkan juga, ditambah wahdahu la syarikalah selepas illallah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ditambah kat la ilaha illallah, ditambah wahdah la syarikalah. Lepas tu ditambah al-malaikah al-muqarrabin selepas as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia tambah pula lepas tu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wal malaikatil muqarrabin. Kemudian yang ke-14, ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi ay at-tashahhudi al-akhir alal qadir. Rukun yang ke-14 duduk padanya, duduk pada tasyahud akhir. Yang ni alal qadir bagi orang yang mampu lah, atas orang yang mampu. Kemudian al-khamis asyar as-salatu ala nabi, yang ni kita sambung minggu depan. Wallahu ta'ala a'lam. Cuba habiskan rukun minggu depan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdi syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.